Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semua barisan ahli jawatan kuasa surau, semua yang hadir muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada hari ini kita dapat bersama kerana bulan lepas kita tak dapat bersama, saya tak dapat hadir. Mungkin bulan depan pun tak dapat hadir katanya. Ya. Itulah. Jadi hari ini insya-Allah kita cuba sambung cerita kita berkenaan dengan Sahih Muslim. Setelah kita berbicara tentang Sahih Al-Bukhari, kitab yang disusun oleh Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan, dalam kita selalu didendangkan dekat radio IKIM lah, bahawa Imam Al-Bukhari sebelum dia mengikut dakwaannya lah, sebelum dia meletak satu-satu hadis dalam buku dia, dia akan solat sunat 2 rakaat. Sebenarnya cerita ni tidak disebut dalam buku-buku ulumul hadis. Wallahu a'lam. Kalau betul pun ia berlaku, sebenarnya dia tidak mempengaruhi sahih ataupun tidak satu-satu hadis tu. Maknanya kalau sembahyang sunat pun, kalau tak sahih juga. Maknanya bukanlah dengan sembahyang sunat tu yang tak sahih jadi sahih ke macam mana, kan, tak ada. Maknanya sembahyang sunat tu tidak ada kesan untuk menentukan sahih atau tidak. Itu sebab kita tengok ulama-ulama mustalah hadis ni, dia tak sebut di antara kelebihan Imam Al-Bukhari, setiap hadis yang dia nak letak dia sembahyang sunat, tak ada sebut. Cuma dari sudut lain dia sebutlah Imam Al-Bukhari sangat hebat. Dia menghafal 600 hadis dalam masa 16 tahun. 600,000 hadis dalam masa 16 tahun. Dan kalau kita lihat dari segi kepribadian Imam Al-Bukhari, beliau sangat menjaga kesihatan. Beliau suka bersukan dan sangat mahir katanya dengan sukan memanah. Sukan yang
Dihidupkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Muslim juga merupakan anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Kita telah pun bercerita pada pertemuan yang lepas. Nama Imam Muslim, saya ulang lagi sekali, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Warid An-Naisaburi. Dilahirkan di Naisabur pada bulan Rajab 204 Hijrah. 204 Hijrah. Imam Al-Bukhari dia meninggal pada malam hari raya tahun 256 Hijrah. 30 Ramadan bersamaan dengan 31 Ogos tahun 870 Masihi. Dia meninggal dunia ketika berumur 62 tahun. Itu Imam Al-Bukhari. Imam Muslim lahir pada tahun 204. Maknanya Imam Bukhari walaupun dia guru, dia hanya tua dan lebih kurang 10 tahun dia daripada Imam Muslim. Imam Bukhari lahir tahun 194, Imam Muslim lahir tahun 204. Maknanya lebih kurang 10 tahun sahaja. Imam Bukhari meninggal 256, Imam Muslim meninggal 261. Dari segi usia Imam Bukhari lebih tua lah. Imam Bukhari 62, Imam Muslim meninggal ketika berumur 57 tahun. Imam Muslim pernah melawat Hijaz. Hijaz ni Mekah, Madinah, panggil Hijaz. Iraq, Syam, Mesir untuk mempelajari ilmu hadis dari ulama-ulama hadis di sana. Beliau meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Imam Al-Bukhari dan lain-lain lagi. Itu tuk-tuk guru dia lah tu. Tuk-tuk guru kepada Imam Muslim. Maaf, nak kena bunyi pula nanti. Apa nama? Jadi Imam Muslim adalah murid kepada Imam Al-Bukhari. Tapi dia tidak sempat nak belajar dengan Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, meninggal pada awal kurun yang ketiga, 200 lebih. Tapi di akhir usia Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi jauh daripada tak sempat jumpa. Di Imam Ahmad bin Hanbal dia berada di Iraq. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, dia pernah berdoa supaya kubur dia tak ada. Pelik tak? Kita berdoa kalau boleh nak suruh orang jaga betul-betul. Dia berdoa supaya kubur dia tak ada. Dia tak nak orang sanjung dia berlebih-lebihan walaupun dia dah mati. Imam Syafi'i pula berdoa supaya mana-mana pendapat jangan orang pakai nama dia. Maknanya kalau kita bagi satu pandangan, satu fatwa, satu hukum, ini pandangan Imam Syafi'i. Memang tuan-tuan, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab Syafi'i, kita jarang dengar kata-kata ni, ini pandangan Imam Syafi'i. Sebab apa? Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini dia guna nama ulama bawah ataupun dalam mazhab Syafi'i. Guna nama Imam An-Nawawi, Ar-Rawayani, Al-Muzani, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar dan sebagainya, ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jarang sekali kita guna nama Imam Syafi'i dalam memberi pendapat. Itu doa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi masing-masing dia ada, macam Imam Ahmad bin Hanbal, kubur dia kena di tepi sungai Dajlah, untuk masuk dalam sungai. Memang tak ada kubur dia. Kubur Imam
Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sebab imam-imam lain kita boleh pergi ziarah. Imam Ahmad bin Hanbal nak pergi ziarah tak boleh, kubur tak ada. Dah hanyut dah. Tapi ada juga setengah sahabat yang kuburnya hanyut tapi dikuburkan semula. Wallahu a'lam. Macam kita kata Salman Al-Farisi dengan Huzaifah bin Yaman. Kubur dia hanyut banjir, timbul jenazahnya timbul. Orang tanam semula. Ada kubur. Sebab orang tahu itu kubur dia kan. Macam Imam Ahmad bin Hanbal ni, sebab dia tempat kubur ramai-ramai, tak tahu mayat siapa apa semua. Jadi hilang macam tu lah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim juga seorang yang sangat warak, kuat beribadat, sangat menghormati gurunya, sangat tinggi nilai takwanya, sangat berani, sangat tawadhu, low profile, rendah diri dan sebagainya. Jadi lebih kurang juga dengan Imam Al-Bukhari pun sama juga. Seorang yang ulama-ulama hadis ni agaknya begitu sifat dia orang. Zuhud, warak, saleh, lemah lembut, seorang yang berjiwa halus, mulia peribadinya, tidak bergaul dengan semua orang, tidak mengira darjat, tidak mengira taraf, tidak mengira peringkat usia. Itu Imam Al-Bukhari. Semua orang dia bergaul, tidak mengira siapa. Beliau merupakan salah seorang ulama mujtahid, mengikut setengah pendapat, tuan-tuan. Dia kata Imam Al-Bukhari ni dia tidak mengikut mana-mana mazhab. Maknanya dia seorang mujtahid, dia ada mazhab sendiri. Cuma tidak ada pengikut yang setia dengan dia. Saya mengikut mazhab Imam Al-Bukhari, tak ada. Tak pernah dengar tak? Tapi dia sendiri memang tak ikut Hanafi, tak ikut Maliki, tak ikut Syafi'i, tak ikut Hanbali. Habis dia mazhab apa? Mazhab dia sendiri. Bila dia saring hadis-hadis, dia kalau mengikut ulama, tuan-tuan, ulama menyusun, ulama-ulama hadis yang menyusun buku-buku hadis tu boleh dikatakan semua mujtahid. Semua mujtahid. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i. Mana pandangan dia? Tu dalam buku dia tu pandangan dia. Tapi sebab dia tak menyusun mengikut buku fiqh apa semua, jadi kita ingat itu buku hadis. Kita hanya rujuk bila perlu hadis baru kita rujuk. Sebenarnya kalau kita ambil secara keseluruhan, itulah pandangan fiqh dia. Dia langsung tak bagi pandangan dia sendiri, semua dipetik daripada hadis-hadis. Itu mengikut setengah pendapat. Setengah ulama berpendapat semua ulama mufassirin juga mujtahid. Ulama-ulama tafsir. Kalau tidak, dia tak mampu nak tafsir Quran. Ulama-ulama tafsir ni, tuan-tuan, dia bukan macam ulama-ulama sekarang. Ulama sekarang, dia cedok je tafsir. Baca pandangan orang ni, ambil petik, copy paste, dah letak satu tempat. Dia susun-susun balik, olah ayat. Pandangan bukan pandangan dia, pandangan orang lain, kan? Cuma dia ambil petik sana. Itu ulama tafsir sekarang. Dulu tuan-tuan pegang Quran ni, buka apa yang ada dalam Quran ni, dia banding di antara satu ayat dengan ayat yang lain yang ada dalam surah yang lain dalam bab yang sama. Ambil pula hadis-hadis Nabi, pandangan para sahabat dan sebagainya. Dia keluarkan pandangan dia sendiri. Itu baru betul-betul mufassir. Macam kita sekarang ni pembaca tafsir saja, bukannya pentafsir. Jadi jauh tu. Beza dia. Jadi Imam Muslim sama jugalah. Kalau mengikut setengah ulama, dia menganggap Imam Muslim adalah seorang mujtahid. Kita tengok pendidikan awal Imam Muslim. Imam Muslim mempunyai kepintaran yang luar biasa dan kecerdasan, ingatan serta kefahaman yang sangat tajam. Beliau merupakan seorang yang gemar dan sangat cinta kepada ilmu pengetahuan serta suka berbincang dengan ulama.
Imam Muslim telah mempelajari Al-Quran, kesusastraan Arab serta tata bahasa Arab. Peringkat awal ni Imam Muslim mempelajari ilmu hadis di Naisabur. Selepas itu beliau meneruskan pengajiannya dalam bidang tersebut dengan ulama terkemuka, khususnya di Mekah, Madinah, Iraq, Syam, Syria, Khurasan dan Mesir. Beliau memberi penumpuan yang penuh untuk mempelajari dan mendalami tentang ilmu hadis ketika berusia 15 tahun. Untuk itu, beliau telah melakukan pengembaraan ke merata tempat untuk mengumpul dan untuk mempelajari hadis dengan mendalam. Pada tahun 259 Hijrah, beliau telah mengunjungi Baghdad dan mendalami ilmu hadis dan agama daripada ulama-ulama di Baghdad. Imam Muslim juga banyak mempelajari ilmu daripada Imam Al-Bukhari, khususnya ketika Imam Al-Bukhari datang ke Naisabur. Imam Muslim telah mendampingi Imam Al-Bukhari untuk mempelajari hadis dan beliau menganggap gurunya itu sebagai ketua dalam bidang hadis. Maknanya Imam Muslim sendiri respect dengan kemampuan yang ada pada Imam Al-Bukhari dan menganggap ini Syekhul Muhaddisin. Imam Muslim menganggap Bukhari adalah syekh kepada muhaddisin, ulama-ulama hadis. Antara ulama terkenal yang mengajar ilmu hadis kepada Imam Muslim ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli An-Naisabur, Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Yunus, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Rahawayh, Ibnu Mahran, Zuhair bin Harb, Ibnu Abu Shaybah, Ibnu Ma'in. Ini semua ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Itu berkenaan dengan Imam Muslim. Maknanya dia belajar dengan pelbagai orang. Metod penulisan Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah hasil kajian dan pengumpulan hadis yang dibuat oleh Imam Muslim daripada jumlah asalnya sebanyak 30,000 buah hadis yang dikumpul selama 15 tahun. Imam Muslim telah meletakkan syarat dan menggunakan metod tertentu dalam mengumpul dan menulis hadis di dalam kitab sahihnya. Iaitu hadis itu mestilah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, adil dan dhabit. Thiqah ni makna berintegriti, adil dan dhabit. Dhabit makna kuat ingatan. Sanadnya bersambung daripada awal sampai akhir. Hadis itu mestilah disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks lain, Imam Muslim menyusun kitab sahihnya adalah dengan beberapa tujuan tertentu, antaranya untuk menjadikan rujukan ulama dan umat Islam, khasnya dalam menangani masalah persoalan semasa, serta untuk menjaga daripada aktiviti pemalsuan hadis. Makna tujuan Imam Muslim menulis kitab hadis ialah supaya ia menjadi rujukan. Rujukan kepada semua. Yalah tuan-tuan, itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berselisih pendapat, maknanya di kalangan para ulama Islam berselisih pendapat. Tuan-tuan pergi seorang ustaz tanya, jawapan dia A. Pergi jumpa dengan ustaz lagi, jawapan dia B. Pergi jumpa dengan seorang ustaz lagi, jawapan dia C. Mana satu ni? Pening kan tuan-tuan? Jadi apa kata Allah? Bila berselisih pendapat, rujuklah kepada Al-Quran dan hadis. Itu rujukan utama. Jangan pula kita lari pula tak nak rujuk pada Quran dan hadis. Pelik juga kan? Kalau tuan-tuan pergi jumpa dengan ulama-ulama saja, pergi jumpa ulama keempat, pandangannya keempat pula, D pula jawapan dia. Nanti berbilang-bilang jawapan, bermacam-macam. Dia sebab dia suruh, Allah suruh kita merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Kembalilah kepada Allah, iaitu kitab Allah. Kembalilah kepada Rasul, iaitu kitab hadis. Antara lain juga kitab sahih tersebut disusun supaya menjadi rujukan kepada ulama untuk melaksanakan hukum syarak. Dalam Sahih Muslim ada 7,275 buah hadis. Dalam Bukhari ada, dalam Sahih Bukhari ada 7,000 lebih juga.
Dalam Sahih Al-Bukhari ada 6,397. Sahih Muslim ada 7,275. Maknanya dalam Sahih Muslim ada banyak, lebih banyak. Dalam Sahih Muslim Bukhari, kalau kita 6,397 yang bersambung sanad dan tidak berulang-ulang. Yang tidak berulang-ulang 2,602 sahaja. Yang lain tu banyak berulang. Masuk bab lain sebut lagi. Masuk bab lain sebut lagi. Begitu. Kadang bab yang hampir sama. Atau mungkin dalam satu hadis tu bab wudu, bab taharah disebut, bab makanan halal pun disebut, air suci pun sebut, bab halal makan bangkai yang hidup dalam laut pun disebut. Mana berulang-ulang. Mana hadis yang tidak berulang dalam Bukhari ada 2,602. Adapun dalam Muslim jumlah yang tidak berulang 4,000 hadis. Maknanya dalam Muslim konten hadisnya kalau kita tengok lebih banyak. Sebab dalam Bukhari 2,600 yang tidak berulang. Dalam Muslim 4,000. Kitab Sahih Muslim dikumpulkan di dalam 54 tajuk. Apa nama? Imam Al-Bukhari pula dikumpul dalam 97 bab. 97 bab. 97 tajuk. Yang dipanggil dengan kitab. Dan pecahan-pecahan tajuk ada 340. Jadi itulah apa nama Imam Muslim. Itu sebab ada setengah-setengah ulama, sebahagian kecil lah ulama yang menganggap kitab Muslim lebih bermutu daripada Bukhari. Ada pandangan itu. Tapi kebanyakannya menganggap kitab Sahih Al-Bukhari lebih hebat daripada kitab Sahih Muslim. Sebenarnya bila dia tengok syarat yang diletakkan oleh Al-Bukhari itu lebih ketat daripada syarat yang diletak oleh Imam Muslim untuk menerima sesebuah hadis itu sahih atau tidak. Terdapat hadis sahih yang ditinggalkan oleh Imam Al-Bukhari telah diambil oleh Imam Muslim dan dimasukkan ke dalam sahihnya setelah meneliti kesahihan hadis tersebut. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Suhail bin Abu Saleh, Hamad bin Salamah dan Daud bin Hind. Maknanya ada dalam kitab Sahih Bukhari tak disebut. Mungkin tak sempat nak kaji ke macam mana, wallahu alam. Imam Al-Bukhari dia meninggal lebih awal, tapi dikaji oleh Imam Muslim dan Imam Muslim menerima hadis tersebut sebagai sahih dan memuatkannya dalam kitab Sahih Muslim. Maknanya dalam Sahih Bukhari tak ada, tapi dalam Sahih Muslim ada. Antara kelebihan kitab Sahih Muslim ialah mengandungi 54 tajuk yang merangkumi bidang ibadat, muamalat, jihad, zikir, doa serta fadailul a'mal. Antara bukti keistimewaan kitab Sahih Muslim ialah tidak ada sebarang penambahan atau kritikan atau pengurangan terhadap kitab Sahih Muslim itu pada zaman beliau juga selepas kematian beliau sehingga sekarang. Maknanya kitab Sahih Muslim tu di antara keistimewaannya bila diedit, bila disemak balik tak perlu edit lah. Macam tu lah. Tak perlu nak edit lah. Tambah pun tak perlu. Nak buang mungkin ada perkataan-perkataan yang tak betul, tak ada. Tu maknanya begitu teliti. Kita ni tuan-tuan tulis 5 line 6 line pun dah berlambak salah. Salah eja, salah apa, macam-macam. Tak teliti. Dia ni tulis satu kitab beribu-ribu hadis, tak ada satu salah. Tu teliti. Bukan ada komputer macam kita. Kan? Kalau ada boleh simpan komputer, esok boleh betulkan, lusa boleh betulkan. Ini tidak. Manual. Masya Allah, hebat. Jumhur ulama bersetuju dan bersepakat mengiktiraf kedudukan Sahih Muslim sebagai kitab kedua selepas Sahih Al-Bukhari.
Maknanya Quran, Bukhari dan kitab Muslim. Lebih kuat kalau Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Itu dipanggil muttafaqun alaih. Yang sepakat dua ulama ni, itu di antara hadis yang paling tinggi ranking dia dalam Islam. Sahih Muslim merupakan kitab yang paling sahih seperti Sahih Al-Bukhari dan pelengkap kepada kitab gurunya itu Sahih Al-Bukhari. Bagaimana kata-kata Imam Muslim sendiri, aku kumpulkan hadis-hadis supaya aku dan orang yang menulis hadisku mempunyai satu kumpulan hadis yang tidak diragui kebenarannya. Sebab apa sebab apa ulama-ulama hadis ni dia kumpul hadis sahih saja? Kenapa tak kumpul hadis dhaif? Kenapa semua? Untuk kegunaan. Sebenarnya tuan-tuan, hadis dhaif ni ialah hadis yang ada keraguan. Maknanya adakah ia betul daripada Rasulullah atau tidak? Kemungkinan daripada Rasulullah dan kemungkinan tidak. Itu makna hadis dhaif. Jadi dalam satu ayat Allah SWT berfirman, kemungkinan ni tidak boleh kita nak berpegang dengan dia. Inna dhanna la yughni minal haqq syai'a. Sangkaan tidak boleh membawa kita kepada kebenaran, walaupun sikit. Itu sebab para ulama hadis tidak menerima hadis dhaif. Tambah kalau Bukhari Muslim ni langsung tak nak terima hadis dhaif. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya baca satu tulisan ulama daripada Indonesia. Dia kata orang yang menolak hadis ni ada dua. Yang pertama, menolak keseluruhan hadis. Yang kedua, menolak hadis-hadis yang dhaif. Allahu Akbar. Saya pun tak faham. Sedangkan hadis dhaif ni ialah hadis kalau kita dapat sahkan yang ianya daripada Rasulullah, sahih lah. Sebab apa dinamakan dhaif? Kerana dia ada keraguan. Tak tahu adakah ianya daripada Rasulullah atau tidak. Dengan sebab perawinya, dengan sebab apa semua. Mungkin daripada Rasulullah dan mungkin tidak. Itu makna dhaif tu. Jadi itu sebab ulama-ulama tidak mahu mengguna hujah, guna hadis-hadis dhaif untuk berhujah, untuk menentukan hukum wajib, sunat, haram dan sebagainya. Tapi kalau hadis tu cerita tentang amalan, cerita tentang sembahyang, tasbih, buat. Cerita tentang amalan, beramal lah. Tapi kelebihan-kelebihan yang dia cerita tu kena tapis lah. Mungkin dia cerita kelebihan, sebab apa? Kelebihan ni dia melibatkan kepercayaan, kan? Kalau hadis tu ada sikit keraguan, macam mana kita nak simpan, jadikan dia satu pegangan? Wallahu a'lam. Jadi kalau ulama-ulama hadis, tuan-tuan, yang mana hebat-hebat seperti Bukhari, Muslim, langsung tak nak guna hadis dhaif dalam dalam kitab-kitab mereka. Sahih Muslim dianggap istimewa kerana mempunyai ciri-ciri berikut. Metodologinya berbeza dengan metodologi Imam Al-Bukhari, di mana beliau mengumpulkan matan-matan yang berbeza dalam satu riwayat di satu tempat tanpa dipecah-pecahkan kepada beberapa bab. Dalam Imam Sahih Al-Bukhari, kalau riwayat pertama begini, riwayat kedua ni hampir sama, cuma ada tambahan atau mungkin ada kurang, maka dia sebut riwayat yang lain. Imam Muslim tak, dia sebut sekali, cuma dia beritahu dalam riwayat orang lain ni ada tambah begini. Maknanya tidak memanjangkan tulisan. Penjelasan tidak terputus-putus, tetapi mengikut langkah-langkah yang teratur dalam judul-judul yang tertentu. Maknanya tajuk-tajuk bab-bab yang tertentu, dia bila dihurai, dia tak hurai separuh Imam Muslim, dia akan hurai habis. Bukan macam Imam Bukhari. Itu sebab dia banyak berulang tu Imam Bukhari. Sebab dihurai separuh dalam bab ni, dalam bab yang lain dihurai bab yang hadis tu pula. Macam kita kata, saya buat satu contoh, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, apabila Rasulullah ditanya berkenaan dengan laut,
Maka Rasulullah menjawab, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkai binatang yang ada di dalamnya adalah halal. Bila masuk bab air, dia bawa hadis ni, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Tapi dia hanya hurai at-tahuru ma'uhu saja. Airnya suci. Air laut kan. Dia hurai tentang air saja. Al-hillu maitatuhu, halal bangkai yang mati di dalamnya, tidak dihurai. Bila dihurai? Bila masuk bab bangkai nanti. Hadis yang sama berulang. Begitu. Jadi Imam Al-Bukhari dia punya metodologi dia sendiri. Imam Muslim ada dia punya metod sendiri dalam menulis hadis. Mengumpul segala jalan hadis di satu tempat di mana mudah untuk kita mencarinya dan mengeluarkan hukum daripadanya. Tidak banyak hadis-hadis yang berulang dan akan cuba mengelakkannya jika boleh. Kerana Imam Muslim ni dia cuba untuk mengelak supaya hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berulang-ulang banyak kali dalam kitab beliau. Tapi Imam Bukhari banyak berulang. Daripada 6,000 lebih 4,000 yang berulang. Yang tak berulang, tidak berulang-ulang hanya 2,000 lebih sahaja. Okey, kita cuba baca dalam buku kita ni. Di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim telah disebut bahawa beliau telah membahagikan hadis kepada beberapa bahagian. Berapa tadi? 54 bahagian ya. 54 tajuk, 54 bahagian ataupun 54 bab disebut. Bahagian pertama, Imam Muslim telah meletakkan hadis-hadis yang dipercayai dan diyakini perawinya. Perawi-perawi hadis tersebut mestilah menepati syarat kekuatan hafazan dan dhabit yang sempurna. Kekuatan hafazan dalam bahasa Arabnya kita panggil dhabit. Contohnya ialah Ibnu Aun dan Ayyub As-Sakhtani. Maknanya yang bahagian pertama, Imam Muslim akan pilih hadis yang betul-betul diyakini betul daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian kedua, dalam bahagian ini beliau telah meletakkan perawi yang tidak mempunyai sifat-sifat kuat hafazan yang sempurna bagi seorang perawi hadis, tetapi benar dalam penulisan dan berada dalam peringkat yang sederhana seperti Atha bin Sa'ib, Yazid bin Abu Ziyad, Laith bin Abu Salim. Hadis sahih juga, atau mungkin hadis hasan. Mana perawinya yang lain segi sikap, perangai, zuhud, amal, ibadat, tidak fasik dan sebagainya, semua okey. Cuma satu je kelemahan dia, hafalan dia kurang kuat. Jadi Imam Syafi'i letak ni satu kumpulan. Yang ketiga, riwayat yang boleh dikatakan atau disyaki, mempunyai penipuan atau mencipta hadis atau kelalaian atau buruk hafazan dan sebagainya yang berkaitan dengan keaiban perawi hadis. Hadis ini ditolak sama sekali. Maknanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kategori ketiga ialah kategori yang tidak diterima. Maknanya bukan kita pasti dia menipu, belum pasti, cuma ada keraguan, mungkin juga ni dia menipu ni, baru ada kemungkinan dah tak nak terima lah. Kalau betul-betul pasti dia ni penipu, tak terima terus lah. Ini baru agak-agak aja. Maknanya ulama hadis ni tuan-tuan punya teliti, ada sedikit keraguan, kemungkinan dia menipu. Maknanya hadis yang dia riwayatkan, dia cerita, terus menjadi dhaif dan ditolak. Kalau kita tengok sini, Imam Muslim ditolak ni. Hadis yang disyaki mempunyai penipuan. Yang disyaki mempunyai penipuan, bukan belum tentu dia menipu, cuma ada sedikit syak. Mencipta hadis, ni atau mencipta, disyaki mencipta hadis, atau ada kelalaian, dia meriwayatkan hadis banyak kelalaian, menyebabkan berlaku berbeza pendapat dan sebagainya.
Atau buruk hafazannya. Bukan lemah lagi dah, teruk. Kalau lemah hafazan boleh tahan lagi. Tapi ini hafazan yang teruk, tak ingat dan sebagainya. Tengok musang, tanya tahun depan, tengok kucing. Padahal musang teruk sangat tu. Kan? Musang takkan bertukar dengan kucing. Begitulah. Jadi nak terima hadis ni tuan-tuan, memang sangat teliti para ulama membuat saringan. Bukan main-main, bukan sikit-sikit kerja. Belasan tahun nak hasilkan satu buku. Imam Bukhari 18 kan? Imam Muslim 15 tahun. 15 tahun. Imam Bukhari tadi berapa tahun? 18 tahun. Hmm. 16 tahun. Imam Bukhari selama 16, Imam Muslim selama 15 tahun. Beza setahun. Kaji hadis nak lahirkan satu buku je. Kita ni setahun 2-3 buku. Sekarang ni canggih dah, orang sekarang ni lagi bijak. Syarat-syarat di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim telah menetapkan bahawa setiap hadis yang akan dimuatkan dalam sahihnya mestilah bersambung sanad. Ialah syarat utama hadis bersambung sanad. Jangan separuh jalan je. Kalau kita selidiki hadis tu daripada zaman Imam Muslim, zaman Imam Bukhari, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Imam Malik, tengok sampai pada sahabat terhenti. Maknanya tabi'in kata dia terima daripada sahabat. Sahabat ni tak ada pula mengatakan yang dia terima daripada Rasulullah. Itu dia panggil mauquf. Maknanya tabi'in nisbahkan hadis itu kepada sahabat. Kalau tak bersambung tu, tak bersambung sanad macam tu, katakan seorang tabi'in dia meriwayatkan hadis, saya pernah mendengar Ibnu Abbas berkata begini. Ibnu Abbas bukan Rasul. Okey. Tapi adakah Ibnu Abbas ni cakap mengapu daripada kepala dia sendiri mereka cakap dia? Tak. Mesti dia juga dengar daripada Rasulullah. Tapi dia tak cakap Ibnu Abbas mendengar daripada Rasulullah, dia tak cakap. Dia kata dia dengar daripada Ibnu Abbas. Maknanya hadis tu Ibnu Abbas tak cakap pun yang dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma seorang tabi'in nisbahkan hadis itu kepada sahabat, maka itu dipanggil mauquf. Mauquf tak bersambung sanad. Bersambung? Tak bersambung. Sanadnya tak bersambung. Lebih-lebih lagi kalau munqati' di tengah-tengah. Generasi yang keberapa ni ada yang lompang, tak ada. Maka itu lagilah menyebabkan hadis itu jadi lemah. Hadis yang diambil mestilah bebas daripada kecacatan. Kecacatan. Ca tu 2 kali. Bukan tan 2 kali. Dan kejanggalan. Cacat dan janggal. Setiap hadis yang memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh Imam Muslim ini telah diakui kesahihannya oleh kebanyakan ahli hadis. Macam saya buat satu contoh dulu kan. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Hadis Al-Kisah. Ini selalu dipakai oleh orang-orang Syiah. Sanadnya sahih. Sanad hadis tu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Fatimah, berselimut
dengan Hasan, dengan Husain, dengan Fatimah, dengan Ali. 5 orang lah. Rasulullah, Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. 5 orang berada di dalam selimut. Dan Rasulullah berkata, haula'i ahli baiti, Allahumma tahhirhum tathira. Mereka ini adalah ahli keluargaku, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Bila disiasat hadis ni, tuan-tuan, berlaku sekitar tahun ke-6 Hijrah. Sebab bila dia tengok susul galur ayat yang turun tadi tu, turun lebih kurang pada tahun ke-6 Hijrah. Bila mereka selidik lagi, Hasan dan Ali dengan Fatimah kahwin tahun ke-4 Hijrah. Kahwin pada tahun ke-4 Hijrah. Dapat 5 orang anak. Hasan, Ali dengan Fatimah ni ada 5 orang anak. Cuma yang lain meninggal, tinggal 2 orang. Jadi Hasan dan Husain ni bila lahir? Bila dia orang kaji sejarah, Hasan kemungkinan lahir pada tahun ke-8 Hijrah. Sebab apa? Sebab yang membidankan Hasan ni ialah Ummul Fadl, isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, dia lambat pergi ke Madinah. Masa perang Uhud, masa perang Badar, dia masih bersama dengan Quraisy, kena tawan dan sebagainya. Jadi bila dia pergi ke Madinah tahun ke-8 Hijrah, baru Abbas pergi ke Madinah. Jadi kalau isteri dia membidankan Fatimah melahirkan Hasan tahun ke-8 lah, paling awal. Macam mana pula dia masuk dalam selimut pada tahun ke-6? Memang dari segi penceritaan tu bersambung sanad, rawi sanadnya betul. Tapi itu dia kata ada kecacatan dari segi makna, dirayah dia. Lebih-lebih lagi Husain adik lagi kepada Hasan. Husain dibidankan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman berhijrah ke Habsyah dan datang ke Madinah pada tahun ke-9 Hijrah. Maknanya yang dia datang, dia beritahu, dia bermimpi, ya Rasulullah, aku mimpi anggota kamu ya Rasulullah terputus, tercampak atas ribu aku. Rasulullah kata, oh, itu berarti kamu akan sambut cucu aku semasa dia dilahirkan. Memang betul, masa Fatimah melahirkan Husain, dialah sambut, dialah bidannya. Jadi pada tahun ke-9, sedangkan ayat tahun ke-6. Macam mana? Maknanya di situ para ulama kata itu ada kecacatan dari segi makna. Allah a'lam. Tapi puak-puak Syiah ni memang dia kata hadis ni, tengok dalam Bukhari pun ada Ahlul Bait, tadilah 5 orang tu je. Rasulullah, Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Yang lain bukan keluarga Rasulullah. Isteri tak masuk keluarga. Anak-anak tak masuk keluarga. Itu pelik tu kan. Dari segi makna tak boleh terima akal. Sebab dia kata 5 orang tu je keluarga Rasulullah. Mengikut Syiah lah. Mana Zainab? Mana Ruqayyah? Mana Ummu Kalsum? Takkan tak masuk? Takkan Khadijah tak masuk? Takkan Aisyah ke? Tak apalah, Aisyah dia tak suka sangat Khadijah, isteri, takkan tak masuk ahli keluarga. Yang kita berselawat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia kata wa ala ali Muhammad tu 5 orang tadi. Yang lain tak masuk. Punya anti dia kepada keluarga Rasulullah. Sampai sanggup begitu bagi pandangan. Padahal pandangan macam tu tak boleh diterima oleh akal yang waras, yang biasa. Pergi rumah tuan-tuan, keluarga tuan ada berapa orang? Keluarga saya, anak-anak je bilang.
Ataupun setengah je. Anak ada 5 orang, keluarga saya ada 3 orang je. Saya, anak pertama, anak kedua. Anak keempat, kelima. Sebab apa? Itu kita tak apa ngam dengan kita. Ke macam mana ke Allah Alam. Padahal bila kita sebut keluarga ni, semualah kan ni tinggal bersama. Wallahu Alam. Macam mana dia boleh kira menantu masuk, anak tak masuk, isteri tak masuk. Pelik kan. Jadi itu para ulama bila mereka buat kajian hadis tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap hadis tersebut ada sesuatu yang tak kena. Kata Ibnu Hajar. Walaupun dari segi sanad ceritanya betul, sanadnya betul, tapi penceritaannya meragukan. Secara kesimpulan, Imam Muslim telah meletakkan syarat dan metod tertentu dalam mengumpul serta menulis hadis di dalam kitab beliau. Nama kitab beliau ialah Al-Jami'us Sahih. Antara syarat tersebut ialah hadis tersebut mestilah diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, adil dan dhabit, sanadnya bersambung daripada awal hingga akhir. Hadis tersebut mestilah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya pada sahabat atau tabi'in. Ulama sepakat mengatakan bahawa kitab Sahih Muslim adalah salah satu kitab yang terbaik selepas Al-Quran. Salah satu kitab yang terbaik. Kitab ini dikarang mengikut bab fiqh seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau telah menghimpunkan semua matan yang berbeza di dalam satu riwayat di satu tempat tanpa dipecahkan kepada beberapa bab. Imam Muslim tidak akan meletakkan hadis di dalam kitabnya kecuali adanya hujah yang menyokong kesahihan setiap hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu Imam Muslim. Jadi setakat itu dululah, kita tengok nanti keistimewaan Sahih Muslim. Nanti kita bincang kemudian tak. Jadi setiap kitab tu dia ada keistimewaan dia sendiri yang tak sama. Dan ada di sini dia sebut sumbangan Imam Muslim segi hasil karya dia. Dan ulama-ulama yang mengambil berat terhadap Imam Muslim. Ada ulama-ulama yang mengambil berat. Imam An-Nawawi sebagai contoh, dia syarah kitab Sahih Muslim. Dia ada satu kitab syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, kitab yang besar. Jadi kalau kita nak tengok pandangan Imam An-Nawawi, tengoklah kat situ. Banyak dia syarah kitab. Wallahu a'lam. Setakat dulu lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.